Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi hari ini tentang taklimat peperiksaan online akhir kita, iaitu untuk kod subjek CTO 201, CTO 263 dan IDA 202, yang mana peperiksaan ini untuk pelajar saya sahaja, takut nanti dikhuatiri difikirkan semuanya menggunakan tarikh yang sama, tapi dari segi aspek kaedah soalan dan sebagainya, saya rasa hampir semua sama sahaja kerana sudah ditetapkan secara kolektif sebelum ini. Okey, dari segi pelaksanaan peperiksaan online ini, kita, kalau saya akan menggunakan platform Google Classroom, yang mana biasanya Google Classroom akan menggunakan Google Form, tetapi dalam konteks ini kita menggunakan Google Classroom sebagai platform dia. Maknanya kita buka soalan melalui Google Classroom. Minggu ke-13, seperti mana yang saya dah maklumkan sebelum ini, masa kita iaitu 120 minit, maknanya 2 jam. Masa yang panjang sekali. Jadi manfaatkan masa tersebut untuk awak guna jawab cara yang tepat, dan kalau terkeliru maka kita boleh skip untuk soalan yang lain, tetapi pastikan awak jawab soalan selebih masa bagi yang awak ada, dan awak kembali kepada soalan yang susah tadi dan awak jawab. Tarikh seperti dimaklumkan sebelum ini melalui WhatsApp group yang saya dah maklumkan sebelum ini. Dari segi markah, 30 markah, maknanya ada pembahagian soalan based on markah tersebut. Apa dia pembahagian soalan tersebut? Bahagian A biasa kita letak objektif. Objektif ada 40 soalan, yang mana satu soalan mengandungi markah iaitu setengah markah saja. Maknanya total untuk keseluruhan markah tersebut iaitu 20 markah. Manakala bahagian B pula, di dalam set soalan yang sama, awak jangan fikir dia berpisah, tidak, tetapi dia pada set soalan yang sama. Bahagian B pula iaitu ada 2 soalan esei. Ada 2 soalan esei. Jawab hanya 1 soalan saja. Jawab hanya 1 soalan saja. Ini penting, jangan awak jawab dua-dua soalan tersebut. Takut nanti awak buang masa dan membazir dari segi aspek masa awak yang telah ditetapkan. Barangkali lebihan masa tersebut awak boleh refer untuk soalan-soalan awak yang masih ragu lagi. Okey. Kemudian dari segi aras soalan, seperti biasa kita ada aras mudah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Tetapi aras mudah lebih dikedepankan, sederhana agak sedikit, dan juga soalan aras tinggi agak sedikit. Bentuk soalan, kalau kita lihat bentuk soalan, dia ada objektif dan ada esei seperti mana yang saya maklumkan tadi. Pilihan, 4 pilihan yang diberikan tersebut, dia tidak ada A, B, C dan D. Dia hanya ada macam satu bulatan, awak just klik mana jawapan yang awak pilih. Okey. Kemudian pilihan jawapan berganda sekiranya, memang bukannya sekiranya lagi, kalau ada soalan jawapan berganda, maknanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 atau semuanya, tanda ataupun pilih 4 pilihan saja tanpa ada A, B dan C. Sama juga kalau ada soalan direct ataupun pilihan berganda, hanya awak klik tempat kawasan kosong itu, awak klik dan awak jangan awak panik mana ada, tak ada A, B, C dan D ni. Dia hanya ada macam bulatan, awak klik dekat situ. Itu untuk memilih jawapan sahaja. Kemudian soalan esei, dia ada 2 soalan. Dia ada 2 soalan yang mana soalan tersebut pilih satu saja, macam saya katakan tadi. Tetapi dalam satu soalan itu ada 2 pecahan soalan. Ada A dan ada B. Ada A dan ada B. Maknanya
markah dia berbeza. Lazimnya 4 markah contoh. Bahagian B 6 markah. Jawab kedua-duanya. Maknanya bila mana awak pilih dua soalan, pilih salah satu dua soalan tadi, contohnya awak pilih soalan nombor 2. Dalam pilihan soalan nombor 2 itu ada pecahan bahagian A dan B, soalan B, A dan B. Maka jawab kedua-dua pecahan soalan itu tadi, A dan B itu tadi. Nah, dalam jawapan awak, saya peringatkan, awak mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Buat dalam bentuk perenggan. Setiap perenggan mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Tolong pelajar saya, fakta awak dan perkataan contohnya itu awak garis bawahkan. Awak buat garis bawah. Macam saya tulis fakta. Jangan awak tulis perkataan fakta jawapan awak garis. Perkataan contohnya awak garis. Itu saya nak. Mesti kalau contohnya soalan A ada diminta jawab 2 ataupun diminta untuk huraikan 2. Maknanya kalau 2 ada 2 perenggan. Bila ada 2 perenggan, satu perenggannya mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Saya harap awak faham jelas dengan apa yang saya masukkan khususnya pada soalan esei. Okey. Kemudian cubaan menjawab. Hanya satu kali percubaan saja. Satu kali percubaan saja. Kemudian kita bercakap tentang platform GC ataupun Google Classroom ini. Platform peperiksaan akan dibuat berdasarkan kumpulan dan juga fakulti. Platform peperiksaan akan dibuat berdasarkan kumpulan dan fakulti. Mana awak masuk ke dalam fakulti masing-masing, kumpulan yang dah establish itu, awak sila ambil soalan di situ. Kemudian dari segi aspek nama pula, okey, mahasiswa perlu daftar jika perlulah. Takut saya nanti awak guna email orang lain. Perlu daftar, iaitu saya katakan tadi, takut nanti awak guna email orang lain. Sila daftar nama awak sendiri. Kot-kot lah awak guna nama awak Ahmad, tiba-tiba abang awak nama Muhammad. Sebab awak tak ada Google contohnya. Nah, sekarang awak tolong daftar nama awak sendiri ataupun awak guna nama-nama yang pelik. Contohnya brutal lah, XYZ74 lah, yang tak memberi identiti nama awak. Tolong tukar, letak nama awak yang betul. Okey. Dan pindaan maklumat peperiksaan akan dimaklumkan via WhatsApp ini. Kenapa? Kadang-kadang kita tak tahu. Hari ini kadang-kadang arahan tetap dah, tetapi di saat akhir ada arahan yang selanjutnya. Jadi tolong faham akan apa yang saya maksudkan, dan insyaAllah saya akan update dalam WhatsApp group yang telah awak sedia maklum. Okey, dua benda yang terakhir sekali iaitu apa? Bahagikan masa dengan bijak untuk tempoh 2 jam. Satu jam pertama mungkin awak fokus tengok objektif. Ada 40 soalan. Jadi masa lebih kurang 1 minit setengah untuk jawab satu soalan. 1 minit 10 macam lebih kurang macam itulah. Dan jam kedua pula awak jawab soalan esei. Kerana 1 jam itu kerana dipecah menjadi 2 soalan. Jadi setengah jam awak jawab untuk 2 bahagian untuk pilihan soalan yang awak pilih. Jadi contohnya soalan nombor 1 awak pilih. Maka pilihan bahagian A awak jawab setengah jam contohnya. Type awak mungkin awak guna type, kadang-kadang awak lambat. Jadi type betul-betul. Jangan tergesa-gesa untuk menjawab kerana masanya agak panjang. Okey. Ini peringatan saya kerana berlaku sebelum ini. Selepas jawab bahagian objektif dan soalan esei, sila submit jawapan anda. Sila submit jawapan anda. Jangan awak terlupa nak submit. Kod nanti awak duk ingat awak dah submit, rupanya awak tak submit. Okey. Jadi itu saja untuk taklimat kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi.